Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syukri bin Jumaadi, pemegang kad metrik BP 23110465 dan merupakan seorang pelajar pendidikan awal kanak-kanak akan membentangkan tajuk saya, yaitu pendekatan projek ataupun dikenali sebagai The Project Approach. Pertama sekali, kita akan pergi kepada pengenalan pendekatan projek. Pendekatan projek merupakan penyelidikan dan penerokaan berdasarkan inisiatif kanak-kanak dalam pembelajaran. Kemahiran dan konsep yang akan dikuasai oleh kanak-kanak adalah pembinaan pengetahuan dan pembelajaran. Pegangan pendekatan ini dipengaruhi oleh teori konstruktivis. Seterusnya, pembinaan pengetahuan dan pengalaman pembelajaran. Kanak-kanak membina pengetahuan, penyelesaian masalah yang perlu menerusi pengalaman mereka. Yang seterusnya ialah ditentukan oleh guru atau inisiatif murid. Menurut Bustam Kamri dan Putri Zabaria, pendekatan ini ditentukan oleh guru ataupun menerusi inisiatif murid. Penyelidikan yang mendalam berfokuskan topik yang dipilih bagi mendapatkan jawaban kepada soalan yang dikemukakan oleh murid-murid. Hala tuju pembelajaran mengikut minat murid dan guru adalah sebagai pemudah cara ataupun pembimbing. Dan yang terakhir sekali ialah dijalankan dalam jangka masa pendek dan panjang. Pendekatan projek ini boleh dijalankan dalam jangka masa pendek dan juga panjang. Jangka masa itu diperlukan kerana setiap topik yang dipilih akan dikaji secara mendalam. Perincian sesuatu perkara yang dikaji adalah berkaitan dengan topik. Seterusnya kita akan pergi kepada pengasas pendekatan projek. Pengasas pendekatan projek ataupun the project approach ialah John Dewey. Beliau lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington, Amerika Syarikat. Beliau seorang pemuda yang pemalu dan juga tidak menonjol, tetapi banyak memberikan sumbangan dalam pendidikan. Beliau banyak memberi pengaruh terhadap reformasi sosial dan juga pendidikan. Beliau turut aktif menulis dan menerbitkan buku-buku, yaitu buku falsafah, pendidikan, dan juga psikologi. Beliau melanjutkan pengajian pada tahun 1882 di University Johns Hopkins, Maryland. Dan beliau menjadi profesor yang mengajar di 3 universiti besar. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak kepada objektif pendekatan projek. Yang pertama ialah dapat meluaskan pemikiran kanak-kanak, iaitu membolehkan pelajar berfikiran dengan lebih luas dan mendidik pelajar supaya berani dan yakin kepada diri mereka sendiri dalam mengemukakan hujah, pendapat dan seterusnya menyelesaikan masalah. Yang kedua ialah mewujudkan kerjasama dan sifat positif, yaitu semangat kerjasama dan sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kerja projek berdasarkan kumpulan dalam pelbagai kebolehan. Yang ketiga ialah dapat mewujudkan komunikasi yang positif, yaitu mewujudkan komunikasi positif dan perhubungan kolaboratif dalam kalangan pelajar yang pelbagai, terutama dalam kumpulan pelajar. Dan yang terakhir ialah meningkatkan kreativiti kanak-kanak, yaitu minat pembelajaran dan gaya kreatif murid dapat dipupuk. Seterusnya kita akan bergerak kepada struktur pendekatan projek. Struktur pendekatan projek terbahagi kepada 3 fasa, di mana fasa pertama ialah memulakan projek, fasa yang kedua ialah mengembangkan projek, dan fasa yang terakhir ialah membuat laporan dan meraihkan penamatan projek. Fasa pertama iaitu memulakan projek, di mana guru membina minat dalam topik dengan menggalakkan kanak-kanak berkongsi cerita dan pengalaman peribadi mereka dengan relevan. Contohnya, guru boleh menilai perbendaharaan kata kanak-kanak atau salah tanggapan dalam jurang pengetahuan semasa. Fasa yang kedua ialah mengembangkan projek, iaitu guru boleh membolehkan kanak-kanak
membuat lawatan sambil belajar. Contohnya membuat lawatan ke pusat sains dan juga pusat teknologi. Fasa yang ketiga ialah membuat laporan dan meraihkan penamatan projek. Di sini kesimpulan kajian kanak-kanak dapat disemak dan guru akan merekodkan di dalam buku pencapaian. Di samping itu, kanak-kanak dapat berkongsi pencapaian mereka dengan ibu bapa mereka. Seterusnya ialah kesan pendekatan projek. Pendekatan projek mendatangkan pelbagai manfaat kepada kanak-kanak. Apabila guru menggalakkan rasa ingin tahu kanak-kanak dan membantu mereka bertanya soalan, kajian topik mereka akan menjadi lebih menarik dan relevan kepada mereka. Pembelajaran kanak-kanak kecil menjadi lebih bertenaga apabila mereka menjadi sebahagian daripada komuniti penyiasat dan berkongsi penemuan mereka. Kanak-kanak akan menggunakan kemahiran dan pengetahuan dalam kajian mereka. Mereka belajar tentang mengira, membaca, menulis, dan sebagainya dalam kehidupan di sekeliling mereka. Dalam konteks pendekatan projek, kanak-kanak menjadi murid dalam menuntut ilmu bersama guru mereka. Guru perlulah mengambil peranan responsif dalam membangunkan apa-apa projek. Mereka menyelaraskan minat yang berbeza dan menyokong pertanyaan kumpulan kecil dan individu apabila sebarang pertanyaan muncul. Guru yang menggunakan pendekatan projek perlulah membuat laporan bahawa pelajar menunjukkan minat yang tinggi dan mengambil bahagian secara aktif dalam apa-apa projek. Seiring dengan motivasi yang diberikan, pendekatan projek juga mengintegrasikan semua bidang pembelajaran dan aspek perkembangan kanak-kanak. Ia juga menawarkan banyak peluang untuk mempraktikkan penyelesaian masalah dan membantu kanak-kanak menggunakan kemahiran berfikir mereka secara kritikal yang membina bahasa, matematik dan pemahaman saintifik mereka. Malah pendekatan projek ini juga membantu kanak-kanak mendapat keyakinan dalam diri mereka, kebolehan mereka dan juga mengembangkan dalam diri mereka sikap untuk berusaha memahami sebarang konsep dalam apa-apa projek yang dijalankan. Hmm, Seterusnya, saya akan menerangkan tentang bagaimana pendekatan projek selaras dengan keperluan co-curriculum. Yang pertama ialah menawarkan peluang menarik untuk mengamalkan apa yang telah mereka pelajari. Pendekatan projek menawarkan peluang menarik untuk kanak-kanak mengaplikasikan dan mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari dalam bahagian lain program harian mereka di sekolah. Motivasi intrinsik membolehkan kanak-kanak belajar melalui projek dengan cara yang bermakna secara peribadi. Yang kedua ialah menawarkan kepimpinan kepada rakan sebaya mereka. Di sini kanak-kanak yang cemerlang dalam bidang akademik tertentu, mereka boleh menawarkan kepimpinan mereka kepada rakan-rakan sebaya mereka. Kanak-kanak yang mengalami kesukaran dalam beberapa bidang boleh belajar daripada rakan sebaya yang mahir atau berpengetahuan lebih. Dan yang terakhir ialah membuat penilaian peningkatan pencapaian terhadap kanak-kanak di mana guru ataupun ibu bapa boleh melaporkan ataupun membuat penilaian bahawa kanak-kanak menunjukkan peningkatan pencapaian dan keyakinan dalam bercakap tentang perkara yang mereka boleh lakukan. Seterusnya, kita akan bergerak kepada strategi pengajaran yang lain yang boleh disesuaikan dengan pendekatan projek. Yang pertama adalah membincangkan penyiasatan semasa atau buku mengenai subjek. Di sini, guru akan menerangkan
uh, penyiasatan yang akan mereka jalankan ataupun penyiasatan yang telah mereka jalankan. Yang kedua adalah membuat sumbangan peribadi dalam melakukan tugasan di dalam kelas. Hasil daripada projek yang telah mereka jalankan akan dimasukkan ke dalam portfolio untuk sebagai sumbangan peribadi yang telah mereka lakukan di dalam kelas. Yang ketiga adalah membantu kanak-kanak menilai dan mencabar diri mereka sendiri. Guru akan membantu kanak-kanak menilai sendiri dan mencabar diri mereka dengan sewajarnya. Dan yang terakhir adalah menawarkan flexibility untuk mengembangkan minat mereka. Seterusnya ialah cabaran dalam melaksanakan pendekatan projek. Pendekatan projek juga mempunyai beberapa cabaran, bukan sahaja kepada guru tetapi juga kepada ibu bapa dan juga kanak-kanak. Kesukaran yang pertama adalah sukar untuk mengenali kanak-kanak dengan baik dan lebih mendalam. Ini menyebabkan guru sukar untuk mengenal pasti ke mana arah minat kanak-kanak tersebut. Yang kedua ialah sukar untuk merancang tugasan yang memerlukan kerjasama terhadap kanak-kanak. Kebanyakan kanak-kanak sukar untuk dikawal, lebih-lebih lagi apabila tanpa sebarang pengawasan daripada ibu bapa ataupun guru-guru. Yang ketiga ialah sukar untuk menentukan minat mereka dan tahap pemahaman mereka. Dan yang terakhir ialah kanak-kanak sukar untuk memahami konsep yang cuba disampaikan. Hal ini kerana cara penyampaian yang disampaikan oleh guru kebanyakannya menggunakan perbendaharaan kata yang sukar difahami oleh kanak-kanak. Yang terakhir sekali, kita akan masuk ke dalam rumusan. Guru perlulah mengambil inisiatif dengan menyediakan pembelajaran yang lebih bersifat menyeronokkan serta mampu menarik tumpuan murid. Yang kedua ialah the project approach ataupun pendekatan projek memberi impak yang positif dalam kalangan murid prasekolah. Dan ia juga mampu memberikan pengalaman dan pengetahuan murid-murid secara holistik. Ini merupakan sumber rujukan yang telah saya layari sepanjang saya menjalankan kajian saya. Sekian dan terima kasih, dan saya berharap video yang saya hasilkan akan memberi sumbangan kepada generasi yang akan datang. Terima kasih.